Hello, hi guys, selamat datang ke channel YouTube aku. Kalau korang baru dalam channel ni, korang boleh support aku dengan subscribe channel ni. Dan kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak aku ucapkan. Jadi bagi aku untuk buat konten di YouTube, ada dua elemen yang paling penting. Yang pertama adalah konten itu sendiri, sama ada menarik ataupun tidak. Dan yang kedua adalah audio. Audio kena jelas. Kenapa aku tak cakap tentang tentang dia punya video quality? Sebab bagi aku ada je konten-konten macam Sugu Pavitra kan. Dia buat masak, dia punya rakam pakai phone je kan. Lepas tu kita boleh nampak lah dia punya gambar tu tak sharp kan. Tapi masih lama lagi view kan. So sebab tu aku cakap audio dan konten itu adalah penting. Untuk video kali ni aku nak sembang tentang audio. Jadi aku nak bagi aku punya pendapat tentang Boya M1 dan Boya MM1. Yang mana korang perlu pilih sebagai content creator. So let's get this video rolling. Jadi benda ni semua content creator tahulah yang Boya punya mic ni adalah sangat-sangat murah dan berbaloi untuk korang beli dan mampu milik dia punya harga. Tapi dulu aku ada pakai Boya MM1, sekarang aku dah pakai Boya M1 macam aku pakai lah ni. Okey, jadi aku nak sembang tentang dia punya perbezaan antara Boya M1 dan Boya MM1. Kalau korang tengok dekat belakang ni, lebih kurang sama sahaja, tapi aku tak nak sembang lah tentang dia punya nombor-nombor ni, aku pun tak tahu sangat. Tapi aku nak sembang tentang macam mana apabila waktu editing tu. Sebab apa? Sebab bila dia punya wire nak cucuk tu, korang selama ada korang cucuk dekat direct kepada kamera, korang cucuk direct dekat phone kan. Macam aku dekat phone, aku tak direct dekat aku punya Sony A5100. Maybe korang punya cucuk tu lain-lain, jadi maybe dia akan different lah dia punya hasil kualiti. Dan ini adalah reference aku menggunakan cucuk dekat phone, menggunakan Samsung J8 ataupun Poco F2 Pro. Aku kadang-kadang aku switch lah antara Poco F2 Pro dan aku punya Samsung J8. Okey, perbezaan yang pertama adalah dia punya penggunaan dia. Contoh kalau Boya M1 macam ni lah, dia hanya clip mic macam ni. Dan untuk Boya MM1, dia adalah mount macam ni. Dan itulah dia punya perbezaan dari segi dia punya penggunaan. Dan dari segi dia punya, dia punya function. Bukan function lah, dari segi dia punya kesesuaian. Contohnya kalau korang ambil Boya MM1 ni, ia hanyalah bagus untuk vlog. Sebab macam ni lah. Korang boleh macam ni, korang boleh bercakap kan. Dan dia tak ada wire yang panjang yang kena masuk dekat bawah ni. Kalau korang vlog, korang attach dekat korang punya smartphone, dan korang kena masuk dekat bawah ni macam ni. Kalau korang biarkan, korang tak masuk melalui bawah baju, dan wire tu akan berjuntai. Kalau korang sendiri pun akan rasa memang serabut. Kalau korang nak vlog, lepas tu wire tu berjuntai kat bawah dan korang sangkut kat sini. Tapi kalau korang pakai yang clip mic macam aku ni, dan korang pun shoot macam biasa-biasa macam ni saja kan, static, duduk kat satu tempat kan, macam ML Studio punya speaker kan, yes, clip mic ni sangat sesuai untuk dalam situasi rekod yang macam tu. Jadi itulah dia punya perbezaan dari segi dia punya kesesuaian korang nak guna lah. Dan satu lagi dari segi jarak, aku nak cakap dari segi jarak, contohnya kalau phone ni kan, kalau phone pula phone pun boleh lah. Kalau mic macam ni kan, korang nak mount dekat korang punya kamera, aku tak tahu lah, jarak aku dengan aku punya lens lebih kurang 2 depa. Ni 1 depa kan, 2 depa, ini depa, tak tahu lah 1 depa macam mana. Ni satu ni lah, ni satu panjang punya tangan ni, 2 kali baru sampai kat lens tu. Kalau korang pakai yang jenis mount macam ni, korang letak kat sana, dia capture korang punya suara tu lagi wide lah. Dia capture dari segi sana kan. Contohnya dia punya wide, dia punya capture tu wide, sangat-sangat luas. Kalau jauh macam ni, sangat luas lah. So lagi jauh, lagi wide lah dia punya capture korang punya suara. Ataupun suara-suara orang sebelah ke, suara makcik tengah duduk goreng-goreng pisang ke apa benda kan. Dan yang aku pakai sekarang ni adalah jenis clip mic, dan dia dekat lah dengan aku punya mulut. Walaupun dia punya capture sound tu aku dapati yang dia luas juga, sama macam ni. Tapi disebabkan mulut aku source of sound ataupun sumber suara tu dengan dia punya sensor, dengan dia punya mic ni sangat dekat, jadi menyebabkan bunyi-bunyi yang lain tu macam aku lupa. Damn it. Few moments later. Dia macam
ditutup oleh suara yang dekat ni, suara aku. Dia macam ditutup lah, bunyi-bunyi bising lain dia ditutup oleh suara aku. So sebab tu untuk aku sekarang, aku pakai yang clip mic macam ni. Dan yang ketiga adalah dia punya dari segi editing. Dari segi editing, kalau korang pakai yang clip mic macam ni dan korang duduk macam ni dalam bilik aku, tak ada bising sana sini, ini sangat-sangatlah sesuai. Sebab apa? Sebab dia tak capture noise sangat dan dia dekat dan senang. Korang nak edit, korang nak ubah korang punya tone tu lebih profesional lah kan, lebih ke arah tone yang profesional. Tapi kalau korang pakai benda ni, sebabkan jarak dia jauh, even kau nak vlogging macam ni pun jarak dia jauh compare tu dekat sini. Kat sini satu jengkal, kat sini lebih kurang satu ni satu depa, satu tangan ni. Jauh. Dan itu akan menyebabkan masa korang editing, menyebabkan ada bunyi-bunyi lain kan. Even dalam bilik ni pun ada bunyi-bunyi lain. Kalau aku letak dekat aku punya Sony A5100, memang akan capture lah bunyi aircon ke, bunyi apa ke kan. Dia akan capture sedikit, tapi boleh adjust waktu editing. Tapi dia amat susah sikit lah kalau akan ada certain keadaan yang korang tak boleh nak tapis noise tu. Tapi kalau yang ni dia senang sikit korang nak tapis dan hampir tiada masalah lah untuk penggunaan aku. So dekat sini dia ada pro and cons lah, sama ada ini dan juga nak pakai ini. Dan itu saja aku punya pendapat secara ringkasnya. Dan untuk dia punya conclusion, kalau korang shoot video macam aku cakap duduk dekat kamera, clip mic Boya M1 sangat-sangat bagus. Dan kalau korang nak vlogging, korang bolehlah pakai yang Boya MM1 ni. Macam aku cakap tadi kan, banyak keburukan dia, nak edit susah apa semua. Tapi contoh kalau korang nak vlogging kan, dia bagus lah untuk vlogging. Sebab apa? Sebab bila korang duduk jauh macam ni, cuma suara korang kena kuat sikit lah untuk memastikan korang punya viewer dengar apa yang korang cakap. Tapi bila korang vlogging macam ni, contohnya ada orang masak ke apa benda dekat belakang, korang dengar lah bunyi-bunyi dekat restoran tu, orang tengah ambil order ke apa kan. Macam happening lah, korang vlog tapi orang boleh rasa vibe tu korang berada dekat tempat tu. Contohnya kalau korang pakai yang macam ni, dia tak dengar sangat bunyi tu, dia tak ada vibe. Dia tak ada vibe vlogging tu. Sebab tu aku lebih suka, aku lebih syorkan kepada korang, kalau korang nak vlog, korang pakailah mic yang Boya MM1 macam ni. Dan lagi satu, contohnya kalau korang vlog kan, tapi korang pakai yang macam ni, dia ada wire sambung masuk bawah baju, lepas tu clip dekat sini. Dan contoh kalau korang clip kan, korang nak makan, korang letak kamera korang atas meja, lepas tu korang nak makan nasi dan korang nak basuh tangan. Korang kena bawa sekali dengan kamera, korang basuh tangan. Ataupun korang kena cabut le wire, korang pergi basuh tangan, lepas tu korang pergi dekat kamera, kat meja balik dan korang cucuk balik. Jadi dia macam leceh lah sikit. Memang leceh, dengan aku cakap tadi dia berjuntai lah apa lah, memang sangat-sangat leceh. Sebab tu aku prefer untuk korang, kalau korang vlog, belilah yang jenis mount macam ni. So dia selesa dan dia ada vibe untuk korang nak vlogging tu. Jadi setakat itu sajalah aku boleh bantu korang untuk YouTuber pemula. Sebab apa aku pilih produk ni? Sebab produk ni murah dan sangat-sangat berbaloi dengan harga yang korang beli tu. Mungkin ada dekat luar sana yang lagi baik, contoh Rode ataupun Saramonic. Tapi aku tak rasakan content creator dekat luar sana yang baru nak berjinak akan beli yang jenis Rode ataupun Saramonic terus. Mesti dia akan cari yang murah-murah sikit kan. Jadi brand Boya ni brand yang sangat murah bagi aku dan berpatutan. So sebab tu aku buat comparison lah antara Boya MM1 dan Boya M1. Jadi akhir sekali aku harap aku dapat membantu korang lah dari segi pemilihan sama ada Boya M1 ataupun Boya MM1, mengikut korang punya konten lah. Dan sedikit sebanyak tentang korang punya editing. Kalau korang pandai edit boleh je, tapi it's better untuk kita nak terus edit secara senang. Korang boleh edit lagi advance melalui Audacity kalau tak silap aku ya. Audacity korang boleh edit lagi advance kalau korang pakai app Filmora macam aku. Tapi kalau korang pakai Adobe Premiere, memang korang tak perlulah Audacity tu semua. Korang edit dalam tu saja. So setakat tu saja untuk video kali ini. Aku harap sangat-sangat membantu korang YouTuber pemula. Dan terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk tinggalkan like korang dan komen korang tentang sama ada korang pilih Boya M1 ataupun Boya MM1. Jadi terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.